Anak Kesayangan part yang kedua. Aku Zia, bukan nama sebenar, dan ini adalah update tentang adik aku Al dari kisah Anak Kesayangan tu. Aku terpanggil untuk menulis lagi lepas aku baca komen-komen yang risau dengan keputusan aku. Tak kurang juga ada yang minta aku block nombor mak aku. Apapun, terima kasih semua atas pendapat dan nasihat, aku sangat hargai. Berbalik pada kisah yang sebelum ni, Al akhirnya sampai ke rumah aku. Ya, dia datang sendiri. Walaupun kami menolak, tapi dia merayu untuk tumpang sekejap sementara tunggu gaji masuk dari tempat kerja yang dia diberhentikan tu lah katanya. Hari tu pagi-pagi lagi dia call aku, merayu untuk dijemput dekat terminal bas. So aku dan suami datang jemput juga, walaupun suami tak setuju sebenarnya. Tapi sebagai kakak, bila aku tengok muka Al, terpit rasa kesian yang amat dalam. Dan dipendekkan cerita, Al duduk dengan kami tak sampai 2 minggu pun. Sebabnya di hari dia keluar rumah, dia buat hal lagi. Tapi bukan ambil barang terlarang tu dalam rumah. Kejap lagi aku ceritakan hal apa. Minggu pertama, Al dengan kami nampak okey je. Semua peraturan dalam rumah macam lepas makan basuh pinggan, masa makan semua kena duduk kat depan sampai semua selesai makan. Dan makan pula, sagi ada makanan kat dapur, silalah makan. Tak apa, janji pinggan mangkuk dan kuali yang dah tak berisi makanan kena basuh sekali. Dan macam-macam lagi lah. Rumah ni memang kami tetapkan beberapa peraturan supaya anak kami yang tengah membesar boleh ikut apa yang ditengok setiap hari. Ya, di usia 2 tahun, kami dah ajar angkat pinggan cawan ke sinki lepas guna, barang-barang lepas guna letak balik ke tempat asal. Macam tu lah. Kiranya dari kecil kami biasakan dengan kerja rumah. Manakala Al pula macam baru dengan semua ni. Padahal dia tahu ni semua common sense. Lagi-lagi dia pun pernah duduk penjara bertahun. Sepatutnya dia lebih tahu disiplinkan diri. Tapi entahlah, semua benda nak kena beritahu satu-satu. Dekat rumah ni ada bilik tetamu, yang mana itulah bilik Al sepanjang dia di sini. Rumah juga kami pasang wifi. Jadinya Al duduk je sepanjang hari dalam bilik main game. Keluar bilik bila nak mandi dan makan je. Aku tak kisah sangat lah bab tu, sebab aku pun tak selesa bila tengah-tengah buat kerja dia mundang mandi dalam rumah. Aku jadi risaukan anak. Aku ada baca satu komen ni yang katanya, bukan korang sendiri pernah ajak dia duduk sekali ke? Kenapa sekarang nak risau pula? Ya, masa kami ajak tu, kami tengok Al ni dah macam berubah. Sebab masa kat kampung dia memang behave. Kalau keluar pun dengan mak dengan bapa, dan tak nampaklah tanda-tanda dia nak ambil lagi barang terlarang tu. Jadinya suami percaya Al dah betul-betul nak berubah. Sebab itu suami aku berani offer. Tapi dalam masa yang sama, suami katalah nak carikan dia kerja yang ada hostel sekali, macam tempat kerja suami kerja sebelum ni. Dan dalam masa yang sama juga, suami akan pantau selalu. So begitulah plan kami. Tapi lain pula yang jadi. Berbalik pada kisah Al sepanjang tinggal dengan kami, ada satu hari ni aku masak petang. Macam biasalah, masak untuk makan malam sekali dengan bekal suami esok pagi. Suami memang bawa bekal hari-hari, memandangkan ekonomi sekarang ni kan semua barang pun harga naik kan. Jadinya kami pun sedang berjimat cermat lah. Nak dijadikan cerita, suami aku selalunya sampai rumah dalam pukul 9 lebih macam tu. Dan masa dia sampai tu, aku macam biasa, aku akan panaskan lauk untuk dia makan lepas mandi kejap lagi. Tapi bila aku tengok nasi habis, aku cepat-cepatlah rendam periuk dan masak nasi yang lain. Tapi suami dah siap mandi dah. Jadinya dia terpaksa tunggulah. Dalam keadaan lapar tu, dia buat muka tak puas hati. Aku faham, dia penat dah lapar. Aku pula tak pesan dekat Al jangan habiskan nasi. Aku lupa yang si Al ni dia makan berkali-kali sehari. Tapi biasanya dia tak habiskan. Cuma hari tu tak tahulah, macam dia tak fikir pun kejap lagi abang ipar dia nak balik, mesti nak makan kan. So sepanjang malam tu suami aku buat muka, even dah makan pun dia masih tak puas hati. Aku pula yang rasa bersalah. Rasa macam aku tambah beban dia. Yelah, dah lah ekonomi tengah teruk. Aku pula si rumah sepenuh masa. Lepas tu aku tambah lagi bebanan dia dengan adik aku dekat rumah ni. Disebabkan rasa tak sedap hati aku sepanjang malam tu, esoknya aku call sahabat aku yang selalu aku minta pendapat. Aku cerita semuanya sambil menangis. Aku tanya dia, aku nak buat apa ni? Ini adik aku, yang itu suami aku. Kalau aku beritahu mak aku, confirm mak aku akan bela adik aku dan palau kami. Apa patut aku buat? Sebabnya aku tak nak sakitkan hati mak, dan dalam masa yang sama aku tak nak tambahkan beban suami. Suami aku bukanlah orang yang berkira pasal duit ataupun belanja barang dapur. Cuma aku faham dia terasa hati. So sahabat aku cakap, aku kena juga bagi tahu family aku yang aku tak boleh jaga Al demi kepentingan rumah tangga aku. Aku tanyalah pendapat adik-beradik. Semua suruh Al balik kampung. Tapi bila aku tanya tiket flight macam mana, semua senyap. Jadinya aku pun diamkanlah hal ni. Yelah, takkan tiket flight adik aku sendiri aku nak minta kat suami pula kan. Dalam masa yang sama aku cakap lah dekat Al, lepas ni nak makan ingatlah orang belakang supaya tak jadi hal lagi. Bukan nak berkira, tapi beringat-ingat
Sepanjang Al dengan kami juga, setiap kali suami keluar tengok bola kat mamak ke, pergi beli barang dapur ke, dan ke mana je lah, dia akan bawa Al. Kononnya supaya Al tak ada rasa terkurung kat rumah kan. Dan dalam masa yang sama juga, bila suami cuti, dia akan bawa Al pergi interview kerja. Tapi satu pun tak sangkut. Sebab dekat mana-mana company yang suami bawa Al pergi interview, mesti dapat detect yang Al ni adalah bekas banduan dengan 12 kes lampau. Jadinya suami cakap lah, lepas ni cuba dekat supermarket ke, yang mana tak check background sangat kan. Tapi yang si Al ni pula jenis yang tak menyabar. Satu hari tu, mungkin dia tertekan. Jadi dia marah-marah dalam rumah tu. Masa ni suami tak ada kat rumah pergi kerja. Al bagi tahu yang dia nak pergi jumpa kawan dia. Kononnya kawan dia ni nak bagi dia kerja. Aku larang lah sebab aku risau dia akan jumpa kawan lama dan buat yang bukan-bukan. Tapi dia marah-marah dan cakap kami ni kongkong dia. Kemudian dia call mak aku mengadu yang kami ni melampau. Kacau privasi dia, kongkong dan sekat apa yang dia nak. Sebelum kejadian ni kami juga ada bertekak sikit sebabnya dia minta izin nak ajak kekasih dia datang sini. Yang Al jadi tak puas hati bila aku cakap nak datang tak ada masalah. Tapi perempuan tu kena tidur dengan aku dan tak boleh duduk sebilik lah. Dan bermula dari kejadian tu, Al mula tak puas hati dengan aku dan asyik cari sebab untuk bertekak dengan aku. Dia siap cakap lagi aku ni belagak macam malaikat yang sempurna. Macam bagus sangat lah dan macam-macam lagi. Okay, balik pada hari kejadian kami bergaduh besar dalam rumah tu, anak aku ketakutan menggigil sambil tutup telinga dengan tangannya sebab dia tak pernah tengok kejadian macam ni dalam rumah. Dalam kami bertekak tu, aku rasa macam takkan ada kesudahan. Jadinya aku bawa anak aku masuk bilik, kunci pintu dan kami menangis dalam bilik. Dalam masa yang sama aku call suami aku bagi tahu yang Al nak keluar dari rumah sebab dia rasa terkongkong dan tak bebas. Suami cakap, tak apa, tunggu dia balik, dia akan cakap dengan Al. Aku ingatkan suami nak nasihatkan Al. Rupanya, sampai je rumah, tak sempat nak letak barang-barang kerja. Dia panggil Al, lepas tu dia cakap dekat Al, aku tak tahu apa masalah kau, yang aku tahu keselamatan anak bini aku sekarang ni. Jadi, kau kemas barang-barang kau sekarang dan keluar dari rumah ni. Aku tercengang. Tapi aku tak boleh buat apa-apa. Aku blur. Al pula terus kemas barang dan malam tu juga dia keluar rumah tanpa cakap apa-apa. Aku rasa kawan dia pun mungkin dah standby kot nak ambil dia malam tu. So, lepas kejadian tu, aku dengan Al dah tak berhubung lagi dah. Aku pun tak ambil tahu dah pasal Al sampai hari ni. Sebab kejadian tu buatkan aku dengan anak jadi trauma sekejap. Susah tidur malam dan anak aku pula kadang-kadang bangun malam menangis. Alhamdulillah lah sekarang dah okey dah. Al pula last time adalah adik aku yang bongsu beritahu dia duduk balik dengan kekasih dia tu kat KL. So itu je lah yang aku tahu. Kerja aku tak tahu dia kerja ataupun tidak. Dan mak aku beberapa hari lepas Al keluar rumah kami tu, aku message mak aku minta maaf tak dapat nak jaga Al. Dan mak aku hanya cakap tak apalah, janji dia selamat. Itu je yang mak aku balas. Dan lepas tu sampai hari ni mak aku pun tak pernah call aku dan aku pun tak call mak. Aku ada cakap dekat adik-adik yang lain, kalau mak bapak ada masalah yang perlu pertolongan kami, insya-Allah kami akan tolong. Aku tetap akan jalankan tanggungjawab aku sebagai anak, sekalipun tidak dilayan dengan baik atau tak dapat layanan seperti anak-anak yang lain. Aku dah lama pasrah dah dengan sikap orang tuaku dari aku kecil lagi. Mak aku ni hari-hari berdoa untuk Al supaya Al kembali ke jalan yang benar. Tapi mungkin Allah belum makbulkan lagi ataupun doa mak aku dah makbul dah bila setiap kali Al kena tangkap tu. Cuma hidayah pada dia yang tak sampai lagi agaknya. Betul lah, hidayah tu kan milik Allah. Allah maha membolak-balikkan nanti manusia. Dan semoga satu hari nanti Al akan kembali ke pangkal jalan. Aku memohon kepada semua untuk doakan Al diberikan hidayah. Manalah tahu kan antara ramai-ramai yang mendoakan ni, ada doa yang diangkat. Sebab itulah yang anak yang mak aku sangat risau untuk tinggalkan. Mak selalu cakap, macam manalah Al kalau mak tak ada nanti. Aku pun seorang mak, jadi aku faham perasaan mak aku. Cuma yang aku tak faham sampai hari ni, kenapa layanan untuk kami berbeza-beza? Bukankah kami pun anak mak? Tapi tak apalah, aku bersyukur dengan keluarga kecil yang aku ada sekarang ni. Cerita dari Zia, bukan nama sebenar.